Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Al-Hasan, Halidah Hasan, Lili Osman, Farid Misbah, Zikir bin Adam, Siti Zahra dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Bincangan kita insya-Allah pada malam ni akan meliputi 3 ayat dengan izin Allah SWT. Dan ayat-ayat yang kita bincangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ayat yang akan kita bincangkan pada malam ni adalah berkaitan dengan kekeluargaan. Balik semula kepada landasan topik yang menjadi main isu yang dibincangkan dalam surah An-Nisa, iaitu berkaitan dengan orang perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Maklumlah tuan-tuan, dalam penceritaan yang dibawa pada kali ini, hidup ni tak sepi daripada tsunami, tak sepi daripada ujian. Berkata Syekhul Islam, ujian dalam hidup ini umpama panas dan juga hujan yang melengkapkan kitaran kehidupan. Maka demikianlah dalam kehidupan rumah tangga pun ada waktu gembira, ada waktu berduka, ada waktu ujian datang, ada waktu kemiskinan, ada waktu ups, downs. Jadi kita nak kena lihat dari berbagai angle, dari berbagai sudut. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kemampuan untuk menakhoda ataupun mengendalikan atau melayari bahtera rumah tangga dengan cara yang terbaik, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi panduan yang terbaik untuk kita timba adalah daripada rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ni kita akan kisahkan bagaimana ada kalangan isteri Nabi SAW yang telah pun tanazul. Tanazul ni, Waalaikumsalam Ustaz Syekh Murad, Ustaz Dr. Dr. Aziz Ayub dan semua yang hadir pada malam ni, Anissa Osman. Jadi bagaimana keluarga Nabi SAW juga tak terkecuali dengan ujian-ujian yang datang. Antaranya bila Nabi SAW telah membuat keputusan untuk menceraikan salah seorang isteri baginda yang bernama Saudah binti Zam'ah. Maka apakah jalan keluar yang telah dicadangkan wanita yang mulia itu, tuan-tuan, yang tidak mahu tolerate dari sudut kedudukannya sebagai isteri Nabi, dia nak dibangkitkan di akhirat sebagai isteri manusia yang terpuji dan mulia itu. Maka apakah langkah yang telah diambil oleh beliau? Nanti kita akan lihat dalam bincangan ayat 128, 129, 130 ni, tuan-tuan ni. Dan pemaaf andai bicara ini melukakan perasaan siapa, kerana maklumlah manusia tak sempurna, tuan-tuan. Apa yang saya baca belum tentu menepati apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Jadi sekali lagi saya minta kepada tuan-tuan, andai tuan-tuan ada peluang memiliki tafsir Ibn Katsir yang menjadi rujukan utama kita dalam kuliah tafsir ini, dan tuan-tuan akan dapat hadiah dalam kempen yang kami adakan, sebuah buku yang bertajuk Ensiklopedia Nama-Nama Anak. Buku yang telah pun dikarang oleh pakar bahasa dari UAE ini, membantu kita untuk membaca sejarah Islam, mengenali tokoh-tokoh Islam, memberi nama yang betul dan menulis nama yang betul. Ini pun satu masalah juga, kerana kalau kita kadang-kadang menulis esok bahasa Arabnya salah. Tengok ni ada ejaan bahasa Arabnya, ya. Jadi sejarahnya ada informasi tentang nama-nama tersebut, ada gambar-gambarnya. Jadi buku ni buku yang sangat menarik, insya-Allah membantu kita. Nama-nama yang larang sebagai contoh, semuanya ada dalam buku Ensiklopedia Nama-Nama yang mengandungi lebih daripada 3,500 nama dalam penjelasan oleh para penulis ini, ya. Nama-nama Islam, nama-nama yang digalakkan untuk kita namakan anak-anak kita, kerana hari kiamat besok, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fasinu asma'akum. Kata Nabi kita SAW, di akhirat nanti engkau akan dipanggil dengan nama-namamu, maka perelokkanlah nama-namamu, perelokkan nama anak-anakmu. Seperti Nabi SAW menemui para sahabat, maka Nabi SAW melihat nama itu tak bertepatan, maka Nabi merubah. Contohnya ada seorang datang berjumpa dengan Nabi, namanya Hazn, Ha Zainun, bukan Hazan Ha Zainun, Hazn. Hazan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hazan ni makna sedih. Maka Nabi menukar namanya menjadi Sahal. Sahal makna mudah. Ahlan wa sahlan. Gitu kita cakap pada orang Arab. Kalau kita cakap pada orang Arab ahlan wa sahlan, jawapannya ahlan bik. Ahlan wa sahlan, ahlan bik, ahlan bikum, ahlan biki, ahlan bika. Jadi Nabi telah menukar namanya menjadi Sahal bin Sa'ad. Sahal ini nama ayah yang Sa'ad. Maka Sahal ini Nabi tukar namanya menjadi mudah. Maka mudahlah dia macam-macam perkara dalam hidupnya. Saya pernah cerita pada tuan-tuan, Sahal ini mudah berniaga, berjaya, mudah berkahwin. Ya, kita melihat, jangan melihat dari sudut yang negatif. Sahal ini memiliki ramai isteri. Walaupun kehidupannya dia berpisah dengan isteri-isterinya itu,
tapi dia tidak melupakan bahagian mereka. Sahal adalah seorang businessman yang berjaya. Sebagai buktinya, bila beliau menceraikan isteri, berkahwin dengan yang lain, isteri yang lama tu mendapat habuan yang kita telah bincangkan dari sudut muta'ah ni. Muta'ah dia bukan maksud dengan syiah. Muta'ah ni maknanya macam compensation yang diberikan daripada perceraian tersebut. Famati'uhunna 'alal musi'i qadaruhu 'alal muqtiri qadaruhu, yang kita telah bincangkan. Orang kaya lain kadarnya, orang miskin mengikut kemampuannya. Maka bila Sahal telah berpisah daripada mereka, para isteri itu tetap menunggu-nunggu kedatangan Sahal kalau dia datang ke satu tempat. Sahal ni pindah randah kerana dia seorang businessman, berjaya mengasaskan perniagaannya. Kemudian bila dia pulang ke bandar sebagai contohnya, ramailah para bekas para isinya itu, bahkan sampai dikatakan menyambutnya di bahu-bahu jalan, mengucapkan kepadanya ahlan wa sahlan wa marhaban ya Sahal, menunjukkan bahawa hubungan mereka tidak rosak walaupun telah berpisah. Tapi jangan pandang benda ni seolah-olah kalau berpisah boleh pergi yang umrah bersama. Ada orang yang jahil yang buat begitu, tuan-tuan. Ada pula boleh pergi berjalan bersama-sama walaupun dah berpisah. Ini bukan mahram anda lagi. Bila anda dah berpisah, itu bukan mahram anda lagi, kecuali dalam tempoh iddahnya, maka dia masih lagi milik kita sebagai isteri. Tapi bila habis iddah itu menjadi perempuan asing bagi kita, ajnabi macam wanita-wanita yang lain. Jadi kena difahami benda demikian, tuan ya. Dan ayat Quran ini membawakan kepada kita perspektif perceraian, bahawa ia satu benda yang bersifat realistik. Ada kalanya perkahwinan itu tidak berkalan, datang ombak tsunami tak dapat bertahan, maka ia pun berlaku perceraian. Kita bincangkan ayat ini, tuan-tuan, kerana ia pernah juga melanda keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam satu paksinya sangat realistik, waqi'i, kerana semua ini mungkin dilalui oleh sebahagian daripada kita. Bagaimana cara penyelesaian terhadap masalah-masalah ini. Jadi bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid yang kedua, muka surat 571. Episod pada kali ini kita akan bincangkan bagaimana kalau perempuan itu mendapati suaminya sudah tidak suka padanya, apa penyelesaian yang diberikan oleh Islam. Dan juga kepada mana-mana pihak yang mengamalkan poligami, hendaklah memahami bahawa ada dua bentuk keadilan yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat ini. Kemudian kalau tidak boleh mengikut keadilan yang paling minimum pun tak dapat dipenuhi, maka berlakulah perceraian. Apa janji Allah bila berlaku perceraian itu untuk kita faham. Ya, jadi tuan-tuan yang berkasihan, ini yang akan kita bincangkan pada malam ni. Mudah-mudahan tajuk ini dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku dalam kehidupan kita. Maklumlah Islam ni meletakkan satu kaedah yang jelas, GPS yang jelas mencari ridha Allah SWT. Kehidupan ni hanyalah merupakan keperluan, bukan tujuan. Ya, ada satu kajian yang telah dibuat oleh pakar-pakar hadis yang menunjukkan kepada kesempurnaan hidup sebagai suami isteri dalam konteks akhirat. Sangat menarik buku ni, tuan-tuan. Setebal lebih kurang 600 muka surat. Saya masih lagi tengah mengkaji. Mudah-mudahan saya boleh kongsi dengan tuan-tuan idea-idea dikemukakan sepanjang kuliah kita menuju ke penghujung surah Nisa ni. Baik, sebelum terlupa, saya nak menyampaikan pesan daripada penaja Zazan Travel bahawa kami ada memasarkan korma yang namanya Mekjol. Bagi tuan-tuan yang belum pernah tengok Mekjol ni, Mekjol ni korma dari Palestin. Ini yang disebut oleh Allah dalam surah Maryam ayat ke-25. Wa huzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Wahai Maryam, gegarkan pokok kurma ini, maka akan turun ke atasmu, jatuh kepadamu buah-buah yang enak untuk kamu makan, menghilangkan kepenatan, menghilangkan kesakitan, beri kepada kamu tenaga serta melahirkan Isa bin Maryam itu. Jadi inilah kurmanya. Kurma Mekjol besar ni, tuan-tuan, lagi besar daripada ajwa. Dan ada sebahagian orang lebih suka kurma Mekjol banding dengan kurma ajwa. Ajwa rasanya kering sikit. Ini tuan-tuan tengok bahasa dalamnya, Allah amat menyelerakan. Inilah agaknya ini maksudkan hadis Nabi makan kongsi dengan isinya Aisyah radhiyallahu anha. Kan ia besar, tuan-tuan, seratnya. Sekarang kita pun dah masuk ke separuh kedua bulan Jamadil Akhir. Tak lama lagi kita akan masuki bulan Rajab, Syaban dan lantas Ramadan. Bagi mereka yang nak mulakan puasa-puasa sunat pada bulan-bulan pilihan ni, marilah saya mendapatkan kurma Mekjol dari Zahazan Travel. Jadi tuan-tuan, cuma RM99 saja 1 kilo. Lepas ni start daripada bulan 2 akan naik harga, kerana pembekal kami dari Palestin sana mengatakan harga naik. Orang tak usah nak kerja suasana Covid, harganya naik banyak, tuan-tuan. Bagi tuan yang nak dapatkan sekarang ya. Harganya kekal sampai hujung bulan 1. Nanti masuk bulan 2 harganya dah naik ya. Demikian juga bagi tuan-tuan yang berminat untuk dapatkan kurma ajwa. Ni packaging ajwa besar macam ni, tuan-tuan, 500 gram. Ya, kurma ajwa.
Ini adalah kurma yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadruhu sumun wala sihrun. Siapa yang makan kurma ajwa 7 biji sehari terpelihara daripada racun dan juga sihir. Boleh dapatkan daripada Zahazan Travel. Boleh lihat nombor telefon di bawah, boleh WhatsApp, nanti kami hantar door to door, insyaAllah. Terima kasih Rini Suhaimi yang telah dapatkan kurma Mejol dan juga ajwa dari kami. Baik, mari kita lihat sama ayat 128, 129, 130 surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima ay yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair wa uhdiratil anfusush shuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. صدق الله العظيم. Dan jika seorang perempuan itu khawatir akan nusyus atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya sangat kikir. Jika kamu bergaul dengan isimu secara baik dan melihara dirimu dari nusyus dan sikap tidak acuh itu, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Kerana itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkontang-kanting. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri daripada kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika keduanya bercerai, maka Allah akan beri kecukupan kepada masing-masing dari limpahan kurnianya, dan adalah Allah Maha Halus kurnianya lagi Maha Bijaksana. Baik tuan, pada kali ini kita akan bincangkan keluarga Nabi SAW, rumah tangga Nabi yang juga mengalami tsunami-tsunaminya, mengalami ujian-ujiannya. Maklumlah kehidupan ni tuan-tuan, dengan ujian itu seseorang mendapat pahala. Andai dia dapat banyak pahala, ada pahala, lebih banyak pahala diperolehinya. Andai dia membawa banyak dosa, maka ujian-ujian ini menghapuskan dosa-dosanya. Kerana hadis mengatakan, hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Bila seseorang itu ditimpa ujian dalam hidup, ada orang ujian sakit, ada orang ujian anak, ada orang ujian pasangan, ada orang ujian dalam kehidupannya, dibuang kerja, ada orang diuji dengan penipuan orang terhadapnya, ada ujian orang hutang tak bayar kepadanya, ada ujian macam-macam tuan-tuan dimiliki Allah sekalian. Maka ujian yang berlaku dalam kehidupan Nabi ialah di antara para isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau ada peluang kita akan ulang semula perbincangan dalam surah Tahrim. Saya pernah bincangkan surah Tahrim dahulu dalam radio. Nanti kalau ada peluang kita bincang balik semula surah Tahrim sebagai menunjukkan jalan keluar dalam permasalahan berkaitan kekeluargaan. Baik, saya bacakan Allah mengkhabarkan mensyariatkan ketetapan hukum hakamnya berkaitan dengan kondisi suami isteri. Kadang-kadang kondisi ketidaksukaan suami terhadap isteri, kadang-kadang akurnya suami terhadap isteri, dan kadang-kadang berlaku perceraian. Ada kalanya semuanya enak-enak belaka tuan-tuan, semuanya harum-harum belaka. Masa mula-mula kahwin dikatakan oleh pujangga, bau busuk pun jadi wangi. Tapi bila ada satu yang tidak kena, benda wangi pun jadi sebab untuk bergaduh kadang-kadang tuan-tuan ni mulia sekalian. Dan gitulah lazimnya nasib manusia. Itu sebab dalam satu pesanan yang menarik tuan-tuan disampaikan oleh seorang raja, seorang perempuan yang anaknya nak dipinang oleh raja. Kata-kata ni menarik tuan-tuan, panjang kata-kata ni. Dia mewasiat dengan 10 wasiat. Nanti saya nak cerita lagi pada waktu-waktu yang lain, bahawa perempuan ini, gadis ini, ketika malam untuk bertemu dengan suaminya seorang raja yang berkedudukan, maka ibunya telah memberi kepadanya satu pesan yang menarik. Inilah kerja orang-orang bijak. Dia tidak membiarkan puteri yang terkontang-kanting untuk melayari bahtera rumah tangga dalam keadaan tiada pesan apa-apa. Maka kata Umamah binti Al-Harith kepada ibnatiha, dia pesan kepada puterinya, yang bernama Ummu Iyas binti Kindah, wahai puteriku, saya terjemahkan tuan, ni panjang wasiat ni. Kamu akan tinggalkan kami kalaulah perkahwinan itu bukan satu tuntutan dalam hidup. Kami suka melihat engkau berada di bawah kami, di bawah ketiak kami, wahai puteri kami yang amat ibu sayangi. Tapi perempuan memang diciptakan untuk lelaki nak.
maka engkau akan pergi ke satu rumah yang asing daripada rumah ayah. Walau rumah ayah ni tak selesa, tapi ini tempat engkau bergembira. Engkau akan pergi ke satu tempat walaupun istana, tapi engkau jaga-jagalah dirimu, wahai anakku. Ya Allah, sedapnya wasiat ni tuan-tuan. Enaknya, alangkah baiknya kalau setiap kita membaca benda-benda begini dan berpesan pesan kepada anak-anak perempuan kita tuan-tuan ni. Maka ada wasiat pertama dan kedua ibu ni kepada anaknya dengan berkata, fal khusyu' lahu bil qana'ah wa husni sam'i wa ta'ah. Anakku, yang pertama sekali, tunjukkanlah dirimu menghormatinya, mendengar kata-katanya, tunjuk minat kepadanya. Yang kedua, wa amma thalitha wa rabi'a fatafaqqud li mawadhi'i 'ainaihi wa anfihi fala tabdu minki anhu ala al-fami wala yashumu minki ila tayyib ar-rihi. Ya, bahawa dipesan kepada anak perempuannya, wahai anakku, janganlah engkau biarkan matanya jatuh ataupun hidungnya mendengar ataupun telinganya mendengar, hidungnya menghidu satu yang tidak enak daripadamu. Jangan biarkan ada satu waktu pun dia hadir, suamimu hadir di sisimu, maka matanya melihat benda yang tidak enak, telinganya mendengar sesuatu yang tidak baik. Jangan jadi begitu, wahai anakku. Lagi, kuni lahu abdan, kuni lahu amatan yakun laki abdan. Wahai anakku, jadilah engkau kepadanya ibarat hamba, maka dia akan tunduk kepadamu juga. Maknanya kat sini pesan seorang ibu yang sangat bijak kepada putrinya untuk berkahwin dengan orang kenamaan, bahawa dia melihat ramai perempuan dalam hidupnya, maka tampilkan dirimu dalam bentuk yang paling dia senang. Saya ingat semasa tuan-tuan ketika pesan Allahyarham Datuk Hashim Yahya, bekas Mufti Wilayah lebih 10 tahun lalu, berkata bahawa kadang-kadang orang perempuan ni satu nasihat yang dikemukakan oleh orang macam saya, kata Allahyarham Datuk Hashim Yahya dalam satu program saya dengan beliau, pesan kepada anak-anak perempuan, kepada isteri, bahawa sebelum kahwin bukan main jaga penampilan, tapi kenapa lepas kahwin tidak seperti itu. Jadi kaum wanita yang dimuliakan Allah sekalian, ini yang antara maksud yang dikemukakan dalam kata-kata oleh Umamah ini kepada putrinya Ummu Iyas binti Auf. Wahai anakku, tampillah dengan rupa yang menyeronokkan dia, mengembirakan dia. Ya, janganlah tampil dengan baju yang kotor, muka pula macam harimau belang dengan bedak apa-apalah tuan-tuan. Susah saya nak uraikan lebih lanjut. Tuan-tuan boleh faham dalam kes seperti ni. Jika kata Allahyarham Datuk Ismail Kamus dan satu lawaknya pakai baju dah buruk terbalik pula tu. Ni maksudnya, mana penampilan ni biarlah penampilan yang menyenangkan hati suami. Kerana bila isteri tidak bekerja, suami di luar terdedah kepada macam-macam ujian, macam-macam cabaran, dan isteri sendiri pun tidak mengetahui berapa ramai perempuan yang dia bersua dengannya ketika dia pejabat sebagai contoh. Maka inilah maksud kata-kata oleh wanita yang hebat ini kepada putrinya, iaitu Umamah binti Al-Harith, untuk putrinya bertajuk yang bernama Ummu Iyas binti Kindah. Nanti saya cerita berlanjut dalam pesan yang banyak. Ada 10 pesan yang menarik yang dikumpulkan oleh kitab-kitab sejarah, tarikh adab seperti Abdul Farid dan sebagainya. Baik tuan, kembali kepada topik bincangan kat sini, bahawa kadang-kadang dalam hidup ini semuanya indah, tapi kena ingat datangnya badai, datangnya taufan, datangnya ujian. Maka bagaimana jalan keluar dalam ujian yang berlaku itu? Maka ujian yang terbaik, orang yang terbijak menghadapi ujian adalah dia menyediakan payung sebelum hujan. Jadi maksud firman Allah SWT di sini dalam konteks cerita ini, kalau berlaku satu pergeseran, maka perdamaianlah jalan keluarnya. Dan perdamaian, indahnya ayat ni kalau kita belajar bahasa Arab, Allah gunakan wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw iradan fala junaha 'alaihima yusliha bainahuma sulha. Kalau kita faham langsung bahasa Arab kat sini, ayusliha bainahuma sulha, buatlah satu perjanjian di antara mereka tanpa melibatkan orang-orang lain. Dulu kita dah bincangkan fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau berlaku pergeseran yang sangat crucial, maka perlu hadir pihak ketiga daripada kalangan diyakini adik-beradik untuk menyelesaikan, daripada adik-beradik isteri, adik-beradik suami. Tapi selagi benda itu belum berlaku, kita boleh reverse lagi ke belakang, maka elakkanlah daripada ketahui orang, bincanglah elok-elok, molik-molik antara mereka. Bagaimana jalan keluar dalam masalah yang dialami, dan kedua pihak kena mendengar. Di sini berlaku negotiation tuan-tuan. Kita negotiate ni berarti kita memang takkan dapat 100%.
dan orang sana pun takkan dapat 100%. Maka jadilah orang yang meet in between somewhere, jumpa tengah-tengah, kita bincang, selesaikan untuk apa yang berlaku, apa masalahnya, dan kita jangan buat tak mau dengar masalah daripada pihak lain. Kedua pihak kena ada toleransi dalam konteks itu. Seandainya mereka nak kerukunan rumah tangga itu berterusan, maka ini yang dimaksudkan oleh Allah Taala, wasulhu khair, memperbaiki berdamai itu baik. Wa uhdiratil anfusus syuh, dan manusia itu memang lahir dalam dirinya memang ada sifat yang dipanggil sifat kedekut, sifat tamak, sifat mementingkan diri sendiri, kata setengah ulama, maksudnya dalam konteks cerita yang dikemukakan kat sini. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, ayat ni turun dalam satu hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Ia berlaku dalam kisah keluarga Nabi SAW sendiri, iaitulah bila Nabi SAW memiliki beberapa orang isteri. Salah seorangnya bernama Saudah binti Zum'ah, yang sudah pun tua pada masa itu, jalannya pun lambat, penampilannya pun tidaklah sehebat wanita-wanita lain dalam hidup Nabi seperti Aisyah radhiyallahu anha contohnya. Maka Nabi SAW mula rasa ingin menceraikannya, tuan-tuan. Kita baca cerita ni yang dikemukakan dalam surat 523. Jadi walaupun manusia itu tabiatnya kikir, itu perdamaian serta sifat kedekut, sifat pentingkan di sini lebih baik daripada perceraian. Kerana itu ketika Saudah binti Zum'ah mulai tua dan Rasulullah SAW hendak menceraikannya, lalu Saudah datang berdamai dengan baginda, mempertahankan kedudukan itu, dan beliau telah pun tanazul makna menyerahkan giliran malamnya kepada isteri yang dicintai oleh Nabi, iaitu Aisyah radhiyallahu anha, kerana beliau mengkehendaki Nabi untuk kekal menjadi suaminya, tidak menceraikannya. Ya, dalam kitab Sahihain, iaitu Bukhari dan juga Muslim, daripada Hisham bin Urwah, daripada ayahnya, daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ketika Saudah binti Zum'ah telah tua, dia memberikan gilirannya kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan Nabi SAW menggilir untuk Aisyah pada hari Saudah. Jadi dalam konteks kekeluargaan ataupun kepimpinan Nabi SAW, poligami Nabi Allah kan, untuk setiap isteri itu, setiap seorang ada satu malam, kecuali malam untuk Aisyah ada dua malam untuk Aisyah radhiyallahu anha, kerana Saudah telah pun memberikan gilirannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Baik, Al-Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha tentang penjelasan firman-Nya, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan, jika seorang isteri bimbang akan nusyuz. Nusyuz ni kalau konteks suami terhadap isteri, itu suami sudah hilang apa kita nak bagi, hilang perhatian ataupun tidak lagi menanti isterinya, maka dia berkata, iaitu seorang lelaki yang memiliki isteri yang sudah tua dan tidak dapat melahirkan lagi, dia maksud menceraikannya, maka wanita itu berkata, aku jadikan giliranmu bebas untukku. Maka turunlah ayat ini. Demikian juga ditafsirkan oleh Ibn Abbas, Ubaidah As-Salmani, Mujahid Sya'bi, Sa'id bin Jubair, Atiyah Al-Aufi, Makhul, Al-Hasan, Al-Hakam bin Utbah, ni nama-nama ulama salafus salih di kalangan mufassirin. Contohnya, aku iaitu Ibn Katsir tidak mengetahui ada perbezaan pendapat bahawa inilah maksud ayat tersebut diturunkan, iaitu ada kalangan isteri yang memberikan gilirannya untuk suami bersama dengan isterinya yang dipilih yang lain. Ya. Baik, Syafi'i berkata daripada Ibn Musayyab bahawa puteri kepada Muhammad bin Muslim memiliki suami, iaitu Rafiq bin Khudaij, yang membenci sesuatu daripadanya, entah kerana tuanya atau kerana lainnya, lalu dia maksud menceraikannya. Maka perempuan itu telah berkata kepada suaminya, jangan ceraikan aku, namun berikanlah giliranku sesuai dengan kemahuanmu. Lalu diturunkan ayat ini, wa inni imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw iradan, jika seorang isteri bimbang akan nusyuz atau tidak acuh daripada suaminya, maka isteri itu telah pun memberikan perdamaian kepada suami dengan mengatakan, terpulanglah padamu untuk pergi tidur di sini ataupun tidur di mana isteri yang suami itu prefer. Ya, jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, ini dalam konteks asbabun nuzul diceritakan oleh para ulama. Kemudian Allah menyatakan wasulhu khair, perdamaian itu lebih baik. Ali bin Abi Talha mengatakan daripada Ibn Abbas, iaitu memberikan pilihan. Maksudnya seorang suami menawarkan pilihan di antara bertahan ataupun bercerai. Hal itu lebih baik daripada terus-menerus mementingkan atau mendahulukan isterinya yang lain. Jadi bila hatinya dah tawar, hatinya dah tak seronok dengan seseorang isteri itu, mungkin dia ada isteri yang lain, maka isteri yang berkenaan hendaklah memahami keadaan berlaku. Maka apabila perbincangan itu menemui jalan buntu, eloklah jalan yang terbaik dia memberikan keselesaan kepada suami untuk ada keputusan, kerana dia masih lagi ingin jadi isteri kepada suami tersebut. Maka di sini bukan berlaku kezaliman, tuan-tuan.
Di sini perkara yang berkaitan dengan hati yang sukar untuk membincangkannya, ya. Saya mohon ampun, maaf sekiranya kata-kata saya ni tuan-tuan tidak difahami dengan baik. Tuan-tuan dibaca lebih jelas dalam tafsir-tafsir. Contohnya tafsir Ibn Katsir di sini, ya. Zahir dari ayat itu bahawa perdamaian keduanya iaitu si isteri memberikan sebahagian haknya kepada suami dan suami menerima hak tersebut. Hal itu jelas sebaik daripada perceraian. Ini maksud Allah SWT, seperti diuraikan oleh Ibn Katsir. Sebagaimana Nabi SAW mempertahankan Saudah binti Zum'ah dengan berikan giliran malamnya kepada Aisyah dan baginda tidak menceraikannya, tetapi baginda mempertahankannya sebagai isteri, dan gugurlah hak giliran bermalam di rumahnya kerana telah diserahkan kepada Aisyah. Dan inilah maksud perdamaian dalam satu konteksnya. Jadi perbuatan ini diteladani oleh umatnya dalam syariat Islam dan kebolehannya. Itu sebab ada nikah ini panggil nikah misyar, kan tuan-tuan. Misyar apa? Bukan misyar, misyar. Misyar ni contohnya seorang perempuan kematian suami ke, ataupun dia belum berkahwin ke, maka dia ingin menjadi isteri kepada seseorang, tak kira isteri nombor apa. Lalu dia berkata, saya tak perlu rumah, saya dah ada rumah, saya tak perlu diberikan wang, cuma saya perlu ada sesekali ada orang nak, untuk saya bercerita, meluahkan perasaan. Kerana nak menceritakan perkara dengan anak, dengan adik-beradik, kadang sukar. Ada orang perempuan yang begitu gayanya, tuan-tuan. Maka dalam konteks itu, apabila seorang perempuan tanazul haknya untuk diberikan kepada isteri yang lain, itu tak ada masalah. Ini masuk dalam konteks saya inilah. Cuma janganlah pihak lelaki ambil kesempatan dan menganiaya perempuan tersebut. Dia tahu perempuan tersebut pula berkerjaya, dia nak ambil wang tersebut, dia nak ambil kesempatan, dia nak jadikan perempuan itu gerentor dalam perniagaannya. Ini perbuatan haram, tuan-tuan, mengambil kesempatan tak ada orang lain. Kadang-kadang perempuan itu digantung tanpa tali, tak bertali, tak kisah, dia tak peduli, yang penting kau jadi gerentor aku tak cukup dia, aku ambil engkau kerana perempuan itu berkejaya. Ini perbuatan haram, tuan-tuan yang mulia sekalian. Walaupun perempuan itu tanazul, itu dia berdamai, melepaskan haknya, hak malamnya tidak dipentingkan, dia cuma perlu sekali-sekala je mungkin nak off station, perlu suami ni ikut. Selain daripadanya, terpulanglah pada suami itu untuk mengambil untuk datang ataupun tidak, kerana dia ada kehidupannya sendiri. Dia cuma perlu pembelaan dalam sedikit kehidupannya, memang dibolehkan, tapi jangan sampai berlaku kezaliman lah, tuan-tuan. Dan ada perempuan ni bawa kes itu ke mahkamah, katalah selepas berkahwin, dia kata tak, saya tak setuju. Dulu saya cakap tanazul ataupun perdamaian yang saya sebut dulu, tak, saya tak nak, saya nak bahagian yang sama dengan isteri abang yang ada. Contohnya perempuan tu kata demikian. Kalau bawa ke mahkamah, hakim akan buat keputusan untuk adil, tuan-tuan. Jadi perdamaian ini berlaku di antara mereka sahaja, tanpa melihatkan pihak ketiga, kerana pihak ketiga dalam sudut keputusannya, nahnu natawalla zawahir wallahu yatawalla sarair. Kita kena berhukum berdasarkan zahir. Bila dibawa ke mahkamah akan buat keputusan yang lain daripada keputusan perdamaian yang mungkin berlaku di belakang tirai, seperti yang telah saya jelaskan tadi, ya. Jadi Allah berfirman, wasuluhu khair, perdamaian itu lebih baik, bukan perceraian yang dimukai oleh Allah. Untuk itu terbawa dalam hadis Nabi SAW Abu Dawud dan juga Ibn Majah daripada Abdullah bin Umar bahawa Nabi bersabda, abghadul halal ila Allah talaq, seburuk-buruk perkara yang halal di sisi Allah adalah talaq. Jadi kemudian dalam ayat berikutnya, wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jika kamu bergaul dengan baik dan melihara dirimu dari nusyuz dan tidak acuh itu, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan, iaitu ketika kamu menanggung beratnya kesabaran di atas kebencian kamu kepada mereka. Maklumlah, kadang-kadang ada manusia yang sikapnya begitu, dia memang tak boleh lama. Dia beli rumah, duduk sekejap, dah 10 tahun dia tak suka, dipindah, jual rumah itu. Dia beli kereta, pakai 5 tahun dah tak boleh tengok dah kereta itu. Kereta tu elok lagi, dia tak boleh tengok. Ada orang yang begitu keadaannya, tuan-tuan. Nak buat macam mana, tuan-tuan, dimulai kasihan. Ini setiap orang tu mempunyai sifat-sifat tertentu yang mungkin pendidikannya, mungkin perasaannya sendiri. Kita pun tak boleh nak kontrol perasaan orang. Dalam Islam pun kita dapat melihat ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang dipanggil, yang kalangan anak-anak sahabat Nabi, bahkan cucu Nabi sendiri, seperti Sayyidina Hasan contohnya, yang berkahwin berpuluh-puluh orang perempuan, tuan-tuan. Setengah dia mengatakan sampai 70 orang perempuan, setengah dia mengatakan lebih daripada itu. Pernah beliau berkahwin dengan seorang perempuan, maka ayahnya datang bertemu dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Waktu Sayyidina Ali masih hidup, Sayyidina Ali berkata kepada besannya itu, bakal besannya, jangan kahwinkan anak perempuan kau dengan anak lelaki aku, nanti dia mesti akan ceraikan dia, budak perempuan ini. Tapi bakal besannya itu berkata kepada Sayyidina Ali, tak mengapalah, saya tahu benda itu akan berlaku, tapi saya nak mengalir dalam tubuh kami adanya musahara. Musahara ni berarti ada berbesan dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan memang betul berlaku demikian tuan-tuan. Tapi ada banyak faktor tuan-tuan, yang kita pun tak boleh nak menyelami benda ni lebih lanjut. Ini pilihan masing-masing. Walaupun dia menceraikan isteri, tapi tak ada satu pun riwayat yang mengatakan bahawa isteri itu menyamannya, menganiayanya, ataupun membawa kes itu mengatakan dia tidak adil, dia zalim. Tidak ada tuan-tuan, tidak ada langsung. Ya. Jadi tuan-tuan yang berkasihan, benda ni nak bincang lebih panjang, saya pun tak ada keahlian. Tapi bila kita melihat kepada rujukan-rujukan yang kita hadis, kita sirah sikit sebanyak, kita bolehlah jadikan sebagai pedoman. Baik. Jadi dalam ayat ini Allah menyuruh kita berlaku ihsan. Ihsan ni lebih tinggi daripada adil. Kerana dalam ayat berikutnya kita akan lihat perkataan adil. Saya pernah terang kepada tuan-tuan, ihsan dengan adil ni, adil adalah kita memberi seseorang itu selayaknya. Tapi ihsan kita memberi seseorang itu lebih daripada keperluannya. Ada tuan-tuan membeli sebidang tanah, tahu-tahu dah beli tanah, di atas tanah itu ada penceroboh duduk, dah 30 tahun dia duduk contohnya. Maka kita pun pergi jumpa dengan penceroboh itu, tuan ni tanah saya ya, jadi saya minta keluarlah sebab saya dah beli tanah ni geran dia, dah diperakui oleh pihak jabatan tanah, dah ukur dan sebagainya, saya minta tuan keluar. Ini adil namanya, itu hak kita, hak tuan untuk mengatakan demikian kepadanya. Apa pula dia nak kata? Kerana tanah dah beralih milik. Kalau orang dulu ada milik sewa ke, tak ada milik sewa ke, saya tak pasti, tapi tanah ni milik saya, keluar. Boleh, itu namanya adil. Tapi kalau berlaku ihsan tuan-tuan, saya pernah cerita pada tuan-tuan beli tanah, ada penceroboh di atasnya, duduk dah bertahun-tahun, tuan datang jumpa dia. Berapa lama tuan nak duduk sini? Saya dah beli tanah ni, untuk makluman saya nak guna tanah ni, tapi bukan sekarang lah. Berapa lama tuan nak duduk? Kita bagilah saya tempoh 3 bulan. Tak apa. Saya bagi sampai bulan tahun ni. Daripada bulan 1 ni sampai bulan 12. Saya harap bulan 12 tuan keluar, bersihkan, clearkan. Kalau tak dibersihkan, beritahu kat saya. Ini namanya ihsan. Ihsan lebih tinggi daripada adil. Kerana itu Allah mengatakan, Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh kita untuk melakukan sesuatu sekurang-kurangnya yang adil. Lebih baik lagi kalau kita dapat melakukannya dengan ihsan. Maka dalam konteks kekeluargaan begitu juga. Apabila seseorang lelaki berurusan dengan isteri-isinya bagi konteks poligami, kerana ayat ini menceritakan tentang poligami, jangan kita lupa kaitan dengan episod yang lalu. Kerana seorang lelaki dibenarkan untuk mengahwini anak-anak yatim yang dijaganya, mungkin dia tertarik kepada ruh parasnya, atau mungkin kerana pembelaan terhadap keluarganya, dia berkahwin dengan anak yatim itu yang bapanya telah meninggal dalam perang Uhud, kita bincangkan, mati syahid. Maka ini lanjutan daripada perkara tersebut, kaitannya yang kita nampak jelas. Baik, kemudian Allah firman, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu sekali tidak akan dapat berlaku adil antara isteri-isterimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Iaitu, wahai lelaki, wahai manusia, kamu tidak akan sanggup, tidak akan mampu berlaku adil antara isterimu dari bahagian segi. Kerana sungguhnya pembagian malam demi malam dapat terjadi, tetapi tentu sahaja ada perbezaan rasa dalam diri kamu, rasa cinta, syahwat dari sudut perhubungan suami isteri, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abbas, Ubaidah Salmani, Mujahid, Hasan Basri, Ad-Dhahak dan juga Ad-Dhahak bin Muzahim. Ini merupakan pandangan kebanyakan para ulama yang bincangkan konteks kekeluargaan Nabi SAW. Kenapa ayat ni turun tuan-tuan? Kenapa ayat ni turun? Secara waqi'nya, realistiknya, ia berlaku pada Nabi SAW sendiri. Kerana dalam perasaan hati Nabi mencintai Aisyah lebih daripada yang lain. Radhiyallahu anha wa ardhahum ajma'in. Jadi Nabi merasa gusar, menjadi bimbang. Lalu Nabi SAW telah berdoa dengan satu doa yang penting. Kalaulah seseorang daripada kita diuji dengan konteks ini tuan-tuan, maka doalah dengan doa yang Nabi anjurkan ini, iaitu Nabi berdoa, Allahumma haza qasmi fima amlik wala fala talumni fima tamlik wala amlik. Wahai Tuhan, Allahumma hadha qasmi fima amlik fala talumni fima tamlik wala amlik. Wahai Tuhan, ini perasaan hati aku yang aku tak boleh nak kontrol. Engkau saja yang mengetahui tentangnya. Janganlah kau kira aku pada kelemahan ini, yang memang aku tak memiliki kudrat itu, hanya Engkau saja yang berkuasa, wahai Tuhan. Ya, jadi tuan-tuan dimiliki sekalian, kita akan bincangkan perkara ini lanjut. Saya mohon ampun, maaf sekali lagi andai kata-kata ni tidak disukai oleh tuan-tuan, andai kata-kata ni melukakan hati sebahagian dari tuan-tuan. Tapi kebenaran itu lebih patut untuk kita dengar dan kita kaji, kita hayati. Kerana perkahwinan seperti ini dalam banyak konteks bukanlah merupakan satu pilihan. Ia merupakan satu kadar dan kadar daripada Allah tuan-tuan. Apabila seseorang itu berkahwin diuji dengan konteks seperti ini, kadang-kadang kerana perhatian suami, kadang-kadang kerana perempuan itu lanjut usia, kadang-kadang kerana isteri yang pertama memberikan ruang itu kepada suaminya,
Benda ni banyak faktornya tuan-tuan. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Mudah-mudahan Allah beri kepada saya, kepada tuan-tuan, kefahaman. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita keimanan, ketakwaan, dan mampu untuk melakukan ihsan dalam apa jua bentuk sekalipun. Ihsan ni sampai menyembelih pun gunakan pisau yang tajam, dia ajar. Bila kita orang buat baik pada kita, kita bagi lebih baik daripada itu. Orang bagi salam pada kita, kita tambah lagi nilai jawapan itu. Kerana di situ tetapnya kualiti keikhlasan, tambahan pahala di sisi Allah dan macam-macam perkara. Jadi maaf sekali lagi, mudah-mudahan kita akan dapat lanjutkan lagi bincangan di sini. Dan apakah doa-doa yang perlu dipelajari, dihayati, diamalkan apabila seorang berada dalam situasi seperti ini, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Sekali lagi kita berhenti di sini saja dulu. Malam Sabtu kita ada tuan-tuan banyak kerja mungkin. Nanti saya lihat sama ada malam esok kita lanjutkan ataupun malam Isnin. InsyaAllah mudah-mudahan saya sempat untuk berkuliah subuh pagi esok dan juga pagi lusa, Sabtu dan Ahad. Apa pun saya akan maklum kepada tuan-tuan. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan, sokongan tuan-tuan pada kuliah yang kita adakan. Mudah-mudahan dapat di-sharekan, di-like, di-komen. Komenlah tuan-tuan, bagi panduan, bagi pandangan, bagi catatan kepada orang yang kat luar sini yang mungkin mendengar tapi tak sempat nak dengar, nak catat, nak ambil pedoman. Jadi banyak panduan ni tuan-tuan dibaca daripada tafsir Ibnu Katsir, jilid yang kedua, daripada muka surat 573 sampailah ke 572 sampai 576. Saya baca separuh saja. Jadi setakat ini saja dulu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Kita akhiri dengan suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, ampunkan dosa kami. Ya Allah, tutuplah aib kami. Ampunkan kurangan kami pada perkara yang kami tak sengaja melakukannya, wahai Tuhan. Dan bantulah kami untuk menghadapi golongan kafir, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami, pasangan kami, anak-anak kami, keturunan kami penyejuk mata kami mandang, jadikan kami pemimpin kepada orang bertakwa, wahai Tuhan. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la maridan illa shafaita wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la musibatan illa nafasta wa la kurban illa nafasta wa la aiban illa satarta wa la azaban illa zawajta wa la aqiman illa anjabtalah wa la hajatan hawaij dunya wal akhirah ya laka ridha wa lana fiha salah ila adaitaha wa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin wa ya ajwadal ajwadin wa ya akramal akramin. Wahai Tuhan kami, jangan ada seorang pun yang hadir dalam majlis ilmu pada malam ni walaupun kami tak melihat satu sama lain yang memiliki hajat yang kau sempurnakan, yang memiliki aib yang kau tutupkan, yang jahil yang kau beri ilmu kepadanya, yang sesat yang kau tunjuk jalan keluar daripada kesesatannya, yang berhutang yang kau beri kepadanya cara untuk melansaikan hutang-hutangnya. Jangan ada seorang pun yang dizalimi melainkan kau bantu dia daripada dizalimi itu, ya Allah. Jangan ada seorang pun yang menzalimi orang melainkan kau beri hidayah kepadanya, ya Allah. Jangan ada seorang pun yang belum lagi dikurniakan pasangan melainkan kau beri kepada pasangan yang salih ataupun salihah yang akan bahagia dunia akhiratnya. Jangan ada seorang pun yang belum dikurniakan zuriat, wahai Tuhan, melainkan kau berilah zuriat kepadanya, ya Allah. Kasihan dia, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, jangan lupa musim cuti anak-anak kita ni, jangan biarkan mereka kekosongan. Ziarahlah www.telagabiru.com.my. Ada banyak buku yang kami terbitkan, latihan topikal, soalan periksaan, buku rujukan, berbagai-bagai subjek. Bukan saja pendidikan Islam dan bahasa Arab, malahan bahasa Inggeris ada, matematik ada, sains, geografi, sejarah, semua ada. Alhamdulillah, hampir-hampir lengkap pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah rendah dan sekolah menengah yang diterbitkan di Telaga Biru. Tolong tuan-tuan, ziarahlah www.telagabiru.com.my. Dan bagi mereka yang minat untuk melakukan ibadah akikah dan kurban pada musim kurban nanti, boleh berusaha dengan Zahdan Travel. Kami akan uruskan di Syria, di Yaman, di Sudan dan juga di Mekah. Jangan lupa tuan, ingat akikah, ingat Zahdan Travel. Ingat kurma, ingat Zahdan Travel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.